Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu malam ini kita terus memberi tumpuan kepada cabaran dan juga realiti semasa pandemik COVID-19 dan ketika banyak negara masih lagi bertarung dengan lonjakan kes positif COVID-19 akibat ancaman gelombang baru di kebanyakan negara masih lagi menggunakan strategi menyekat pergerakan orang ramai ataupun disebut sebagai lockdown. Malaysia misalnya ketika ini sedang menjalani total lockdown ataupun sekatan pergerakan secara penuh di bawah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Jika kita buat perbandingan sebenarnya dan juga iktibar pandemik lebih setahun yang lalu, China yang terawal mengenakan lockdown di Wuhan secara khususnya untuk mengekang penularan COVID-19 dan dilaporkan juga China antara yang terawal berjaya mengawal penularan pandemik jika dibandingkan dengan negara lain. Juga kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain, ada juga negara yang langsung tidak menggunakan pendekatan sekatan pergerakan ataupun lockdown tetapi mereka juga berjaya mengekang penularan wabak COVID-19. Jadi pada malam ini kita ingin melihat sejauh mana sebenarnya lockdown ataupun sekatan pergerakan setelah lebih setahun pandemik COVID-19, apa sebenarnya iktibar yang kita terlepas pandang dalam melaksanakan sekatan pergerakan ataupun lockdown yang menyebabkan kes kembali melonjak tinggi dan sebenarnya mampukah lockdown ini boleh jadi ataupun ini kalilah yang terakhir yang perlu kita lalui selepas ini. Jadi untuk malam ini di agenda Awani Asia kita akan bersama dengan Profesor Madar Dr. Malina Osman. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam daripada UPM. Juga kita bersama dengan Prof Dr. Sazali Abu Bakar. Prof adalah pakar virologi UM. Prof juga adalah pengarah Pusat Penyelidikan dan juga Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika Tidrek Universiti Malaya. Juga seperti biasa kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah rakan wartawan daripada Radio Antarabangsa China yang mana akan berkongsi perspektif daripada China. Prof Malina dan juga Prof Sazali, saya perlu berlaku adil pada malam ini. Saya beri peluang dahulu kepada tetamu kita, kepada Zhang Hong. Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan. Saya ingat lagi setahun yang lepas kami menubuh Zhang Hong dan juga rakan-rakan lain yang berada di China untuk bawakan perkembangan berkaitan dengan lockdown dan juga COVID-19 khususnya di Wuhan. Mungkin pada waktu ini, mungkin boleh dikongsikan pengalaman yang lepas bagaimana China sebenarnya berjaya dan juga berkesan melaksanakan strategi lockdown sehingga kalau diikutkan pada waktu ini pun sebentar tadi saya sempat bertanyakan kepada Zhang Hong kalau diikutkan kalau ada kes jangkitan ataupun angka positif COVID-19, angka baharu hanyalah dalam 2 digit. Tidak seperti Malaysia yang mencatat masih lagi kekal 4 digit. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman lepas dalam pelaksanaan yang cukup berkesan dalam pelaksanaan lockdown di China. Terima kasih. Ya, yang pertama saya nak tegaskan kepada rakan-rakan di Malaysia iaitu total lockdown itu memang berkesan untuk mengatasi wabak. Kerana kalau kita lihat pada tahun lalu iaitu pada 23 Januari tahun 2020 di Wuhan diumumkan itu total lockdown. Dan ketika itu sebenarnya wabak di Wuhan sudah cukup serius dan kes baharu sudah mencapai pun setiap hari macam ribuan kes baharu di sana. Jadi pada masa itu kita menggunakan lockdown yang boleh dikatakan paling ketat di Wuhan dan 2 bulan selepas itu Wuhan dibuka semula dan semuanya sudah kehidupan atau sosial ekonomi semuanya dipulihkan. Dan dalam tempoh tersebut saya masih ingat kerana pada masa itu Wuhan merupakan pusat wabak di seluruh dunia. Jadi kalau setiap orang sebenarnya disuruhkan iaitu duduk di rumah sahaja dan setiap orang tak boleh keluar dan kalau macam berbagai bekalan kehidupan harian ini semuanya disediakan oleh sukarelawan atau staf komuniti. Setiap hari mereka akan memakai pakaian perlindungan yang cukup ketat dan menghantar macam makanan atau barang yang lain diperlukan seperti ubat-ubatan untuk pesakit tertentu kepada rumah setiap penduduk di Wuhan. Dan ini maknanya iaitu memutuskan rantaian jangkitan di bandar tersebut. Kalau setiap orang tak keluar, jadi tak ada kemungkinan itu jangkitan baharu berlaku. Dan kalau bagi mereka yang ada simptom yang ringan sedikit, dihantar ke berbagai hospital sementara yang dibinakan pada masa itu.
untuk dirawat di sana. Dan bagi mereka yang memang ada simptom yang teruk, langsung dihantarkan ke berbagai itu hospital penyakit jangkitan untuk mengalami rawatan yang cukup profesional. Dan pada masa itu juga kita melihat ada lebih 4,000 orang doktor dari seluruh negara dihantarkan ke Wuhan untuk mencukupi itu kapasiti rawatan kepada pesakit di sana. Jadi inilah saya rasa menjadi itu kejayaan total lockdown di Wuhan. Dan bagi kebanyakan rakan-rakan di Malaysia, saya rasa saya nak kongsi sedikit pengalaman Satria di Beijing kerana kalau di Beijing pada masa itu tak ada banyak kes baharu. Jadi saya rasa ini mungkin merupakan satu situasi yang dihadapi oleh kebanyakan kawan-kawan di Malaysia. Iaitu di sekitar kita mungkin tidak ada banyak kes baharu. Jadi bagaimana kita mematuhi itu total lockdown. Sebenarnya kalau pada masa itu di Beijing, kita melaksanakan pentadbiran yang berikutan komuniti penduduk. Iaitu setiap komuniti kita akan menjadi satu kawasan tertentu yang ada orang khusus untuk menjaganya. Dan macam staf komuniti mereka akan setiap hari di pintu komuniti untuk cek itu atau pemeriksaan suhu badan setiap orang keluar masuk. Dan kalau setiap keluarga pada masa itu disediakan satu pas, iaitu setiap hari setiap keluarga hanya ada seorang diizinkan keluar untuk macam membeli belah barang yang diperlukan untuk sekeluarga. Jadi ini sebenarnya saya rasa juga amat berkesan ketika tidak ada wabak yang begitu serius yang berlaku di sekitar kami. Dan juga pada masa itu sebenarnya kebanyakan penduduk di Beijing merupakan secara sukarela kerana tidak ada macam sekatan pergerakan penuh yang dari kerajaan. Tapi ini merupakan secara sukarela, kebanyakan orang masih duduk di rumah, tidak keluar. Dan bagi mereka memang ada keperluan terpaksa ikut kerja macam berbagai perkhidmatan awam dan khususnya mereka yang penghantar ekspres. Kerana pada masa itu ketika kita semuanya duduk di rumah, sebenarnya macam Satria pun ada banyak kali membeli belah macam sayur-sayuran melalui berbagai platform e-dagang. Jadi setelah saya menempa itu makanan dari platform tersebut, penghantar mereka akan tolong ambil dari macam supermarket nanti menghantar ke rumah kami, ke komuniti kami. Dan semua penghantar itu di bawah kawalan yang cukup ketat. Setiap hari perlu laporkan suhu badan. Dan kalau macam saya menempa masakan dari satu restoran, di dalam bungkusan tersebut juga akan tertulis macam pemasak itu suhu badan berapa. Dan ketika saya tengok itu melalui platform e-dagang, saya pun boleh tahu kalau penghantar itu suhu badannya berapa. Dan kalau mereka sudah datang ke komuniti kami, mereka letakkan barangan di luar pintu komuniti. Itu tak boleh masuk, tak ada kontak langsung dengan saya. Dan setelah mereka sudah setelah lepas itu saya perlu keluar ke pintu komuniti untuk ambil saja. Dan setelah kita ambil balik, mesti membuat pengasas jangkit. Dan supaya terjamin itu barangan yang dihantar ke keluarga saya tidak membawa virus lagi. Saya rasa ini semuanya mungkin pengalaman yang boleh dikongsikan oleh Satria kepada kawan-kawan di Malaysia. Dan untuk mematuhi total lockdown pada masa itu, untuk menjaga atau melindungi semua. Prof. Malina, daripada apa yang dikongsikan oleh Zhang Hong, keberkesanan strategi yang dilaksanakan di bawah perintah lockdown di China, kita selalu membandingkan diri kita dengan negara lain pada awal tahun lalu. Bila mana kita melihat kepada PKP 1.0, kita mengisytiharkan diri kita berjaya melakukan dan juga melaksanakan PKP sehingga sifarnya kes penularan bagi kes tempatan. Tetapi bila mana kita melihat kepada Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang kita lalui sekarang ini,
perjalanannya cukup panjang dan juga cabarannya juga cukup berbeza. Mungkin boleh Prof kongsikan dalam tempoh lebih pada setahun pandemik dan juga iktibar lebih pada setahun PKP ini, di mana sebenarnya yang kita terlepas pandang dan juga terlepas tumpuan dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ni, Prof? Kalau kita lihat dari segi perkembangan wabak secara keseluruhan di negara kita, apa yang kita perhatikan ialah kes kekal dalam pola peningkatan walaupun pada awalnya bulan Jun dan Julai pada pertengahan tahun lepas kita lihat penurunan. Namun disebabkan oleh beberapa situasi yang boleh kita sebutkan di sini, iaitu perkembangan dalam masyarakat. Saya bagi contoh di sini tentang pilihan raya di Sabah. Yang pertama, yang melibatkan banyak pergerakan sehingga mencetuskan kes-kes dan kluster baru di Semenanjung Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan juga ialah keadaan yang mana kita lihat terdapat beberapa prosedur SOP yang tidak seragam. Maksudnya dari segi beberapa tata cara, kita lihat ada perbezaan di situ. Saya bagi contoh dengan tempoh kuarantin. Untuk golongan tertentu ada hari tertentu dan untuk golongan masyarakat ada hari tertentu. Jadi keadaan-keadaan seperti itu sebenarnya tidak diberikan sure dari segi kesihatan awam, kerana ia bukan sahaja menimbulkan rasa tidak puas hati, tapi dari segi kawalan wabak juga ia menimbulkan kekeliruan. Dan satu lagi faktor yang juga kita perlu ambil perhatian ialah dalam tempoh setahun ini, wajarnya golongan-golongan berisiko telah dikenal pasti untuk memastikan mereka ini diberikan tumpuan. Dalam konteks ini, kita melihat bahawa negara memang mengutamakan sektor ekonomi untuk memastikan ianya terus bernafas, dan dalam masa yang sama kita perlu mempertahankan sistem perkhidmatan kita, sistem perkhidmatan kesihatan kita agar terus berfungsi. Namun walaupun dari segi makluman dari hari ke hari kita melihat bahawa mereka yang di sektor ekonomi, sektor pekerjaan yang dilihat banyak mencetuskan kluster-kluster, tapi saya tidak begitu pasti mengapa mereka ini tidak diberikan tumpuan dalam polisi pemvaksinan di peringkat awal. Sekiranya kita perlu menurunkan kes-kes di kalangan masyarakat, angka 5 angka tu yang telah kita catatkan daripada awal tahun ini perlu diberikan perhatian sebenarnya, dan kita tidak terlambat sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang lebih agresif bagi membolehkan sasaran kita dalam menurunkan kes dalam tempoh yang terdekat ini dapat dilaksanakan. Jadi dalam pandangan saya itulah antara perkara-perkara penting yang perlu dilihat dari segi aspek mengapa kita lihat bahawa dalam konteks negara kita pola sedemikian kita saksikan sehingga ke hari ini. Prof. Zazali, mungkin ada beberapa pandangan yang mengatakan setelah melihat kepada lebih setahun pelaksanaan PKP, ramai yang mengatakan saya menjaga SOP, saya memakai mask, saya mengamalkan penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial tu. Tetapi kenapa masih lagi berlaku jangkitan dalam komuniti? Malah ada beberapa kes yang mereka sendiri tidak tahu daripada mana mereka terjangkit virus COVID-19 ini. Mungkin pada waktu ini mungkin Prof mungkin boleh kongsikan bagaimana kita nak fahami sebenarnya apa yang berlaku pada ketika ini cukup berbeza dengan apa yang kita hadapi lebih pada setahun yang lalu. Kita berdepan dengan masalah disiplin. Itu sendiri yang diakui oleh pihak berkuasa dalam mana kita melihat kepada pematuhan SOP. Dalam masa yang sama, ramai pakar-pakar yang menyuarakan kebimbangan berkaitan dengan varian baru. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga yang mengatakan PKP, malah Prof sendiri mengatakan PKP ini hanya melambatkan peningkatan COVID-19 itu. Mungkin pada waktu ini Prof mungkin boleh kongsikan pandangan bagaimana kita boleh fahami realiti dan juga apa yang perlu kita fahami kes kenaikan kes COVID-19 pada ketika ini di Malaysia secara khususnya. Masalah kita adalah pertama, kita kurang faham tentang penularan jangkitan itu sendiri. Itu menyebabkan yang menyumbang kepada kenaikan yang sekarang ini hampir tidak dapat dikawal dan memaksa kita melalui PKP yang 3.0 ini. Pada prinsipnya adalah amat mudah sebenarnya. Penyakit itu hanya boleh menular jika yang terjangkit itu bergerak. Pada dasarnya, jika kita mengambil contoh ada seseorang yang telah terjangkit dengan SARS coronavirus 2 ini, dan jika mereka itu duduk diam selama 7 hari, tempat yang tidak ada kontak dengan sesiapa pun, maka penyakit itu dan virus itu akan berhenti dengan seorang itu saja.
mudah ya. Kalau kita negokkan dari teori konsep pengawalan jangkitan virus itu adalah amat mudah ya. Setiap yang terjangkit itu kita letakkan dia di satu tempat dan dia tidak bercampur dengan orang lain yang tidak berjangkit dalam masa 7 hari ya, dan pesakit itu akan pulih dan mana virus itu sudah tidak ada lagi ataupun pesakit itu mengalami penyakit jangkitan yang lebih teruk dan dirawat di hospital, tetapi dengan syarat ianya tidak mempunyai kontak dengan yang lain ya, ia akan pulih dan jangkitan itu, penularan itu akan berhenti. Itu adalah prinsip yang paling mudah sekali ya. Jika kita dapat mempraktikkan prinsip itu, kita tidak memerlukan vaksin ya seperti yang kita perlukan sekarang ini, kita tidak memerlukan PKP yang berpanjangan seperti ini, tetapi adalah disebabkan kita gagal memahami prinsip itu ya. Jadi walaupun kita melancarkan PKP kita beberapa kali, tetapi PKP kita itu tidak menyeluruh ya dan tidak tegas dilakukan pada waktu yang tepat. Ya, yang kepentingan PKP ataupun pergerakan, pengawalan pergerakan itu hanya berkesan jika ianya diperkenalkan pada waktu yang tepat, pada jangka masa yang tepat. Ya, kita tidak boleh ya, bersorak meraihkan selepas 2 minggu kes itu menurun. Ya, walaupun kes itu menurun, itu tidak bermakna tidak ada lagi orang yang telah terjangkit bergerak di dalam komuniti. Ya, kesilapan kita yang berlaku dulu adalah kita cepat sangat bersorak. Seolah-olahnya kita main bola, ya, referee belum meniupkan whistle, ada 5 minit lagi untuk masa tamat, kita telah berasa lega dan tidak lagi bermain dan membiarkan dan akhirnya kita tewas ya. Sebab virus itu tidak akan berhenti. Virus itu selagi ada mereka yang terjangkit yang dibenarkan bergerak, ia akan menular dan menyebabkan jangkitan seterusnya. Jadi yang itu bagi saya, pertamanya kita lambat memperkenalkan PKP kita. Kedua, PKP kita itu adalah longgar ya, dan ketiga kita tidak tegas memperkenalkan PKP kita itu, dan saya rasa ianya berpunca adalah kekurangan keyakinan kita mendengar kepada nasihat pakar-pakar. Ya, kita lihat ya, kita ramai pakar-pakar seperti Dr. Malina sendiri dan ramai lagi pakar-pakar di universiti, dan mereka ini telah memperkatakan berkali-kali ya, PKP mesti dilancarkan secara menyeluruh dan tepat pada waktunya ya, supaya kita dapat mengekang jangkitan penularan jangkitan itu sendiri. Jadi oleh kerana kita gagal melakukan itu ya, itu sekarang disebabkan kita berdepan dengan suasana yang kita hadapi sekarang ini, yang mana PKP kita adalah 2 minggu dan saya yakin walaupun PKP ini 2 minggu, ia tidak akan turun kepada angka sifar. Ya, jadi saya didengarkan beberapa kali kita hanya hendak meratakan lengkuk. Ya, tetapi kalau kita meratakan lengkuk pada kadar 1000 mereka jangkitan setiap hari, ya, apabila saja kita menarik balik PKP, dia akan meloncat balik. Ya, jadi kita tidak boleh ya, kalau kita betul-betul hendak mengekang penularan ini, kita kena membuat PKP sehingga angka sifar yang berpanjangan. Barulah kita boleh menghentikan penularan jangkitan COVID-19 ini di Malaysia. Dan jika itu tidak boleh dilakukan, kita akan terpaksa menghadapi keadaan seperti ini dalam jatuh jangka masa yang panjang, kecuali kita dapat memperkenalkan vaksin dengan secara menyeluruh, secara yang pendek ya, kepada seluruh masyarakat Malaysia. Kerana penggunaan vaksin itu sendiri tidak akan mengekang penularan jangkitan. Ia hanya mengurangkan kadar kematian dan kadar mereka masuk dalam ICU. Tetapi jangkitan itu akan tetap bersama kita. Yang itu kita mesti faham. Ya. Prof, daripada apa yang Prof kongsikan berkaitan dengan kenapa perlu kita faham tentang jangkitan itu, tetapi dalam satu aspek yang lain jarang untuk kita bercakap tentang kesan jangkitan itu. Baru-baru ini Prof ada menyatakan pandangan berkaitan dengan kita perlu lihat dengan serius berkaitan dengan jangkitan yang melibatkan golongan kanak-kanak. Kalau diikutkan angka yang dikongsikan oleh KKM, lebih pada 82,000 kanak-kanak yang berusia bawah 18 tahun telah pun terjangkit akibat COVID-19 ini. Kita juga jarang untuk bercakap tentang long COVID ataupun impak kesan jangka panjang COVID-19 secara keseluruhannya. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan tumpuan yang kita sebenarnya terlepas pandang berkaitan dengan kesan jangkitan ini.
Yang pertamanya jangkitan kepada kanak-kanak ya. Yang itu kita ada masalah sedikit sebab kita kurang memahami lagi ya. Para saintis masih melihat data-data tentang jangkitan di kalangan kanak-kanak. Kalau kita lihat data-data daripada Amerika dan data-data daripada Eropah menunjukkan ya, kanak-kanak boleh terjangkit tetapi simptom klinikalnya adalah katakan lebih sederhana ya daripada jangkitan pada mereka-mereka yang golongan berisiko tinggi. Ya, tetapi sama ada kanak-kanak itu boleh juga menularkan virus itu masih memerlukan kajian, walaupun ada yang data-data menunjukkan jangkitan pembawaan virus oleh kanak-kanak adalah pendek jika dibandingkan orang dewasa ya, tetapi itu data daripada luar. Data daripada kita sendiri mungkin satu yang kita kena perlu buat kajian ya, jika seorang kanak itu terjangkit, berapa lamakah virus itu akan berada pada kanak-kanak tersebut. Yang itu saya rasa kita perlu melakukan kajian supaya ianya data yang sesuai untuk kita. Ya, sekarang kita lihat data-data daripada luar ya. Mungkin data luar, genetik mereka lain ataupun cara penjagaan kesihatan mereka lain ya. Jadi saya tidak dapat mengulas dengan begitu panjang lagi mengenai jangkitan pada kanak-kanak, walaupun saya tahu telah ada 82,000 ke atas pada jangkitan kanak-kanak yang telah dikesan. Jika ada sekiranya jangkitan kepada kanak-kanak yang lain masih tidak dikesan, itu data yang tidak kita ada sebab kita tidak membuat saringan yang menyeluruh. Keduanya yang berkaitan dengan long haulers ni ya, yang itu adalah satu fenomena yang juga telah dilaporkan di luar negara ya. Kita tidak ada laporan lagi di negara kita ya, kita ada anecdotal saja, tetapi tidak ada secara saintifik, secara klinikalnya telah dihuraikan ya. Jadi yang itu penting, saya rasa kajian dilakukan oleh mereka-mereka yang betul-betul pakar dalam bidang ini untuk melihat sama ada betul atau tidak di long haulers ni ada, dan jika long haulers ini itu adalah merujuk kepada simptom klinikal sahaja atau mereka ini juga terus menularkan virus, sama ada masih ada virus yang aktif yang boleh menyebabkan jangkitan ada pada mereka yang dipanggil long haulers ini. Yang itu masih saya rasa data untuk kita di Malaysia masih tidak ada dan kita memerlukan kajian menjurus ke arah itu. Saya nak kembali balik kepada Zhang Hong. Zhang Hong, ini sebenarnya realiti dan juga situasi yang dihadapi oleh kami di Malaysia secara khususnya. Tetapi di China, seperti yang dikongsikan oleh Zhang Hong, boleh dikatakan sudah bebas daripada penularan ataupun pada pandemik COVID-19 untuk waktu ini. Kalau ada pun hanya beberapa kes jangkitan COVID-19, angkanya dalam 2 digit pada waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini perkembangan semasa program vaksin ataupun program imunisasi COVID-19 di China secara keseluruhannya. Kalau difahamkan, baru-baru ini dikongsikan angka baru bagi secara keseluruhannya di China, lebih pada 700 dos telah pun disuntik bagi rakyat China secara keseluruhannya. Dan juga mungkin Zhang Hong boleh kongsikan sekarang adalah fasa pemulihan ekonomi bagi seluruh dunia. Pada waktu ini, apa inisiatif yang disalurkan oleh kerajaan untuk merancangkan sektor ekonomi khususnya di China dan juga di peringkat serantau ini? Zhang Hong. Ya, saya rasa ekonomi itu memang penting dan kerana itu berkaitan dengan rezeki setiap orang. Tapi saya rasa yang di China menggunakan dasar itu nyawa diutamakan. Jadi oleh itulah ketika kita menggunakan itu total lockdown, ini memang cukup ketat. Baru boleh menjamin iaitu lockdown itu hanya diadakan 1 kali sahaja. Dan selepas itu seperti kalau di Wuhan juga hanya 2 bulan sahaja semuanya boleh dipulihkan. Dan kalau macam baru ada diturunkan sedikit, langsung dilonggarkan, mestilah kita akan mengalami jumlah kes baru yang turun naik. Dan akan menjadi sebenarnya kerugian ekonomi yang berlarutan lebih panjang. Saya rasa ini menjadi masalah yang cukup besar. Dan bagi China sekarang memang sudah ada 700 juta dos digunakan. Tapi sebenarnya ini masih jauh daripada keimunan kelompok. Dan kerana kita tahu kalau populasi di China terlalu banyak. Dan satu lagi iaitu dalam situasi yang terkini iaitu ketika menghadapi iaitu ada virus yang mutasi yang disebar dari India.
sekarang menular di bandar Guangzhou dan dalam seminggu yang lalu mendapati kira-kira 10 kes di sana. Jadi sebenarnya sekarang di Guangzhou dan beberapa bandar di sekitarnya juga mengadakan lockdown. Tapi sekarang dengan didapati lebih awal dan setelah mendapati 1-2 kes sahaja, kita mengadakan pemeriksaan COVID-19 terhadap semua penduduk di satu bandar. Jadi akhirnya mendapati kira-kira 10 kes ini. Selepas itu kita boleh melaksanakan lockdown yang berskala lebih kecil, iaitu di satu komuniti penduduk sahaja yang didapati kes baru. Dan saya rasa inilah akan boleh dikatakan mengurangkan itu pengaruh terhadap kehidupan atau sosial ekonomi kepada minimum. Saya rasa inilah saya perlu mengingatkan kawan-kawan di Malaysia. Kita kalau semuanya boleh mematuhi macam total lockdown pada 2 minggu, mungkin nanti akan selepas itu akan diperpanjangkan sedikit, tapi ini tidak masalah besar. Selepas kita semuanya berjaya mengatasi wabak, kita masih mampu mencari rezeki baru dan macam tengok sekarang situasi di China, kita boleh pergi shopping, boleh ke panggung wayang menonton filem yang terkini. Mungkin hanya ditayangkan di China, kerana di Amerika Syarikat pun tidak dibuka panggung wayangnya. Dan kita pun boleh makan di restoran. Inilah kehidupan mungkin new normal yang kita akan menyesuaikan diri dengannya. Prof. Malina, kita rindu dengan situasi normal lama seperti yang dikongsikan oleh Zhang Hong, bagaimana China sudah pun kembali dalam era normal lama yang mereka lalui pada ketika ini. Pada waktu ini mungkin Prof. Malina boleh kongsikan. Saya tahu bila diumumkan dan juga diumumkan oleh kerajaan pelaksanaan total lockdown bagi tempoh 2 minggu ini, Prof. antara yang merasakan syukur kerana berdasarkan kes jangkitan yang begitu mencanak tinggi dan juga tahap sistem kesihatan yang berada pada tahap yang cukup genting. Mungkin pada waktu ini, selain daripada kita melihat pada pelaksanaan PKP, apa lagi tumpuan yang perlu kita berikan? Adakah kita perlu memperkasakan testing ataupun ujian saringan secara besar-besaran sama seperti yang dilakukan oleh China lebih pada setahun lalu? Juga mungkin perlu kita melihat kepada beberapa inisiatif dan juga pendekatan yang lain selain daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, Prof. Okey, PKP yang dilaksanakan sekarang ni adalah di bawah Peraturan 342, maksudnya dengan penguatkuasaan undang-undang. Pada pandangan saya dari segi kesihatan awam, PKP ini wajar dilanjutkan di peringkat kendiri masing-masing walaupun tempoh 2 minggu nanti akan berakhir, ataupun mungkin kerajaan melonggarkan sedikit sebanyak peraturan ataupun SOP pada ketika itu. Saya berpendapat selagi mana keadaan yang mana angka baru dan juga angka aktif masih kekal dalam 5 angka, kita masih perlu meneruskan aktiviti kawalan pergerakan ini di rumah masing-masing. Dan seterusnya, kalau kita lihat dari segi kawalan wabak, apa yang penting untuk kita perhatikan di sini ialah mana-mana wabak, tumpuan utama kita ialah untuk menghentikan wabak itu secepat yang mungkin dalam keadaan yang pantas dan juga untuk mengelakkan sebarang peluang yang perlu kita ambil disia-siakan. Ya, dari segi ini kita sebenarnya berlomba dengan masa. Dalam konteks itu sebenarnya segala aktiviti yang menjurus kepada untuk mengelakkan tularan wabak perlu diutamakan. Itu termasuklah seperti mana yang Cik Fauzi nyatakan tadi. Itu membanyakkan ujian saringan dan dalam masa yang sama kita mempertingkatkan lagi pemberian vaksin kepada orang ramai. Jadi tiga-tiga strategi ini perlu berjalan serentak, diperkukuhkan dan semua perlu ada kesedaran untuk mengambil inisiatif di peringkat masing-masing. Dalam konteks kesihatan awam, penerimaan masyarakat sangat penting untuk memastikan kejayaan langkah-langkah yang dilaksanakan. Di samping itu juga, saya juga merayu di peringkat pengurusan dan pentadbiran supaya ada keseragaman dari segi peraturan yang dilaksanakan. Maksudnya semua kalau kita sebut di sini total lockdown yang sebenarnya. Bukan memberikan pengecualian kepada pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dan menyebabkan kadang-kadang motivasi di kalangan kita menurun sehingga menyebabkan ada yang rasa orang lain boleh buat macam ni, kenapa kita tak boleh. Jadi keadaan-keadaan seperti itu sepatutnya kita perlu elakkan dan kita harap keadaan ini dapat kita teruskan sehingga kes dapat diturunkan ke 1 dengan 2 angka nanti.
Prof. Sazali, saya ada lebih kurang dalam 2 minit akhir ini, seperti yang dikatakan oleh Prof. Malina, kebanyakan daripada kita merasakan motivasinya semakin menurun bila mana kita melihat kepada pelaksanaan lebih pada setahun PKP, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Mungkin pada waktu ini, ramai yang menyatakan kalau boleh, adakah PKP ini boleh kita jadikan yang terakhir. Kita tidak mahu lagi kalau ada je kes meningkat naik ataupun ada lonjakan kes, kita terpaksa tutup balik sektor ekonomi ataupun sektor sosial. Bagaimana ataupun apa caranya dan apa jaminan yang boleh kita nyatakan daripada sudut pandang seorang pakar, mampukah kita jadikan inilah PKP yang terakhir supaya selepas ini kita boleh kembali kepada normal lama seperti sebelumnya. Prof. Sazali. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh sahabat kita Jahong di China ya. Kita sebagai rakyat Malaysia, jika kita betul-betul mahu mengekang penularan jangkitan kita ini di Malaysia, kita terpaksa berkorban. Ya, semua lapisan masyarakat mestilah sanggup menerima pengorbanan, mesti membuat pengorbanan seperti yang dilakukan di China ya. Mereka membuat total lockdown selama 2 bulan bukan 2 minggu ya. Tetapi bukan saja di China, kalau kita lihat di Turki, di Itali dan di Sepanyol juga, mereka juga apabila mereka melakukan total lockdown telah terbukti data menunjukkan kadar penularan terhenti. Ya, serta-merta 2 minggu kemudian kita lihat keadaannya menurun. Tetapi Encik Fauzi, yang paling-paling merisaukan kita adalah kadar kematian di kalangan mereka yang terjangkit ini adalah tinggi. Ya, kita lihat semalam contohnya lebih 100 lebih yang mati akibat jangkitan ini. Ya, kita telah memasuki satu fasa yang kritikal ya buat masa ini. Jika kita gagal mengekang, kita lihat ada yang mengatakan kemungkinan kita kematian mencecah 25,000. Ya, ini adalah satu kerugian ekonomi yang besar bagi kita Malaysia di masa akan datang ya. Jadi oleh itu, saya rasa kita mesti lebih serius dalam kita menjalankan PKP ini, dan kita kena, sekarang ni kita telah berkorban 2 minggu ya, tapi kita mesti memastikan kita betul-betul berjaya mengekang sebelum kita melonggarkan. Dan sebelum kita melonggarkan, kita mestilah membuat saringan secara besar-besaran. Ramai pakar-pakar di Malaysia telah mewar-warkan sebelum ini, telah menasihatkan saringan besar-besaran dibuat bagi membolehkan kita mencari di manakah ada lagi yang dipanggil kriptik positif, yang positif tetapi tidak dikesan. Yang itu kita risaukan kerana apabila kita melonggarkan nanti dan jika mereka ini bergerak, mereka akan terus menularkan dan kita akan balik menghadapi masalah yang sama seperti kita telah hadapi sebelum ini. Jadi bagi saya adalah amat penting bagi pihak-pihak yang membuat decision, membuat keputusan itu mengambil keyakinan kepada nasihat pakar-pakar yang telah diberikan. Tidak payahlah kita hanya bergantung kepada nasihat dari luar sahaja. Kerana pakar-pakar kita pun ada di kalangan kita juga mempunyai ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang boleh mampu memberi menasihati yang sesuai dengan acuan keadaan kita di Malaysia. Yang paling penting bagi saya yang menyumbang kepada penularan jangkitan kita sekarang adalah pergaulan sosial masyarakat kita. Kita di Malaysia, rakyat Malaysia adalah di kalangan mereka yang suka dengan aktiviti sosial. Kita tidak boleh lari daripada aktiviti sosial yang melibatkan ramai. Ya, jadi majlis kahwin, majlis kenduri, majlis pengkebumian, kita suka bersosial. Ya, jadi yang itu mesti kita berhentikan, mesti kita korbankan. Jika kita gagal membuat pengorbanan aktiviti sosial melibatkan ramai orang ini, saya tidak nampak bagaimana jangkitan COVID-19 ini boleh kita kawal dengan baik. Ya, Cik Fauzi. Okey, baik. Terima kasih kepada Prof. Sazali atas perkongsian itu, dan juga kita terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam, dan juga Zhang Hong, wartawan radio antarabangsa China CRI, dan juga Prof. Dr. Sazali Abu Bakar, pakar virologi daripada Universiti Malaya atas perkongsian. Kita melihat sejauh mana keberkesanan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun disebut sebagai lockdown sama ada di China iktibar lebih pada setahun pandemik dan juga keberkesanannya di Malaysia secara khususnya. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin. Kita jumpa lagi.